Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pembentangan ini merupakan bahan penilaian kerja kursus bagi kursus EDUP 2123 Profesionalisme Keguruan yang diajar oleh Dr. Joanna Tin Hie Peng. Nama saya Nurul Aini binti Madin, merupakan pelajar program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan PDPP ambilan Oktober 2020 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Video hari ini adalah pembentangan berkisar isu semasa berkaitan dengan etika guru. Etika dan etika perguruan. Apakah yang dimaksudkan dengan etika dan etika perguruan? Etika boleh didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan dan kelompok profesional yang menjadi nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi. Etika juga merujuk kepada disiplin falsafah yang menjadi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. Okey, etika perguruan. Etika perguruan Malaysia pada asasnya adalah berlandaskan kepada etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang berdasarkan prinsip-prinsip seperti nilai yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan serta berdisiplin dan beradab. Etika perguruan juga dinyatakan dalam Standard Guru Malaysia SGM di mana SGM menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. Okey, isu etika. Apakah isu-isu semasa yang berkaitan etika guru yang berlaku di sekolah saya? Saya memilih satu isu sahaja ya. Isu berkaitan etika guru. Isu yang sering berlaku di sekolah adalah berkaitan rapat dengan integriti dan profesionalisme guru di sekolah. Isu ini sering berlaku di kebanyakan sekolah dan menjadi isu integriti guru yang sering dikatakan. Jadi bukan berlaku di sekolah saya saja, tetapi di kebanyakan sekolah. Isu yang saya ketengahkan pada pembentangan ini adalah isu kegagalan guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Dalam konteks sekolah saya, kami menggunakan istilah ERPH. Guru-guru sepatutnya menyediakan ERPH dan memuatnya ke dalam Google Drive menggunakan email e-didik masing-masing selewat-lewatnya pada hari Ahad, iaitu sehari sebelum minggu persekolahan seterusnya bermula. Pemantauan secara berterusan akan dilakukan oleh MT sekolah yang terdiri daripada pengetua, penolong-penolong kanan serta ketua bidang mengikut kumpulan masing-masing. ERPH yang dihantar akan direkod sebagai dihantar tepat pada masanya, lewat ataupun tidak dihantar. Okey, ini adalah saya akan membentangkan punca. Ini berdasarkan temu bual yang saya buat dengan kaunselor sekolah dan juga penolong kanan. Okey, terdapat segelintir guru yang endahkan kewajipan dalam menyediakan ERPH masing-masing. Biasanya sering akan diingatkan oleh guru-guru akan diingatkan selalu oleh penolong kanan kurikulum sekolah 31. Okay, guru yang lewat menghantar ERPH kebiasaannya memberi sebab yang menjurus kepada hal peribadi. Hal peribadi ini adalah seperti sakit ataupun kematian ahli keluarga dan sebagainya. Isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal peribadi lah. Jadi mungkin mereka tidak ada masa untuk menyiapkan ERPH dan menghantar pada tepat pada masanya. Terdapat juga guru yang memberi alasan terlupa akibat beban kerja yang banyak dan kesibukan lebih-lebih lagi jikalau adanya program di sekolah yang perlu dilaksanakan semasa cuti hujung minggu. Biasanya kalau waktu cuti hujung minggu pun ada program di sekolah, jadi ada guru yang lupa untuk menyediakan RPH akibat penat dan sebagainya. Dan tidak ada rehat. Okey, tindakan yang diambil oleh
pengetua ataupun PK1 terhadap guru-guru yang melanggar etika ini. Guru yang didapati melanggar etika ini akan dipanggil secara bersemuka oleh pengutua sekolah atau penolong kanan kurikulum sekolah. Guru ini akan ditanya dan sebab kelewatan menghantar ERPH yang sepatutnya disiapkan lebih awal. Guru berkenaan akan diberi amaran lisan dan diarahkan untuk memuat naik ERPH bagi minggu-minggu yang belum disediakan dan dihantar dalam Google Drive. Guru berkenaan juga akan diberikan surat tunjuk sebab jika kesalahan yang sama berulang lagi. Guru berkenaan juga akan diarahkan untuk menyiapkan ERPH yang tertangguh untuk disiapkan. Jadi, secara amnya, jika ada guru yang melakukan kesalahan ini, tindakan yang diambil oleh penolong kanan PK1 ataupun pengetua adalah dengan memanggil guru ini, berjumpa dan bertanyakan sebab kenapa mereka tidak menghantar di ERPH masing-masing. Kemudian semasa perjumpaan ini juga mereka akan diberikan amaran lisan dan diarahkan untuk menyiapkan ERPH yang tertangguh. Dan jikalau kesalahan ini berulang lagi, guru ini akan diberikan surat tunjuk sebab, diberikan surat amaran seperti surat amaran, dan diarahkan untuk menyiapkan dan memuatnya di ERPH masing-masing. Bagi tahun ini, tahun 2021, guru perlu menyediakan 42 ERPH mengikut pada 42 minggu pembelajaran, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ada 42 minggu. Okey, mari kita lihat surat keliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan isu yang telah saya bangkitkan. Okey, melalui surat keliling Ikhtisas Bilangan 3 1999 yang dikeluarkan pada 9 Mac 1999 memperuntukkan guru untuk menyediakan rekod pengajaran dan pembelajaran. Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur saja, iaitu rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian. Pengetua guru besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip rancangan yang mutakhir. Ini saya petik daripada surat keliling Bilangan 3 1999. Okey. Dalam surat itu dinyatakan berkenaan dengan rancangan pelajaran tahunan dan rancangan pelajaran harian. Rancangan pelajaran tahunan mengandungi secara ringkas isu pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Rancangan pelajaran harian merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif, dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. Okay, ini adalah surat keliling Ikhtisas Bilangan 3 1999. Okey, berdasarkan Peraturan 8 Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 menyatakan bahawa seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyiapkan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan. Bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan oleh ketua pendaftar. Ini saya petik daripada Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Okay, sehubungan dengan itu, Peraturan 11.2 Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 menjelaskan berkenaan penalti yang bakal diterima oleh guru yang melanggar peraturan berkenaan. Seorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan
6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM500. Ini adalah petikan yang saya sudah sebut tadi ya. Ini peraturan peraturan nombor 8 dan juga 11 berkenaan dengan penalti yang dikenakan kepada guru yang melakukan kesalahan etika ini. Okey, rumusan. Kesedaran kepada etika dalam memartabatkan profesyen perguruan perlu datang dari pengetahuan guru tentang etika perguruan itu sendiri. Kurikulum pendidikan guru perlu mengajar etika perguruan, prinsip etika dan kepentingan mematuhi etika secara terperinci supaya guru dapat membuat refleksi ke atas etika kerja dan mempertahankan etika perguruan. Pelaksanaan program bengkel latihan dan juga seminar berkaitan etika perguruan hendaklah dilaksanakan secara berkala, bukan hanya terhad kepada guru baru sahaja. Sekiranya aspek etika ini dianggap sampingan dan kurang penting berbanding aspek lain seperti penggunaan teknologi maklumat, sedangkan tanpa etika pelaksanaan sistem pendidikan tidak akan mencapai hasilnya. Dengan pengetahuan yang baik mengenai matlamat, tugas dan peranan sebenar guru pastinya akan membentuk pelajar yang baik dan seterusnya menyumbang pada pencapaian matlamat pendidikan. Rujukan saya. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.